بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا. Surat X. X tu apa 10? Tapi bukan muka surat 10. Sebelum muka surat angka Roman. Bukan muka surat 1, muka surat ikut angka Roman tu. Muqaddimah pengarang. Dan forward 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Alhamdulillah sidang hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Maj'al I'tisam Siti Jaya Shah Alam. Kembali kita dalam pengajian kitab yang penuh barakah ini, yakni kitab Kifayatul Awam. Masih kita lagi berada di dalam muqaddimah pengarang, ya, iaitu pengarang memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diteruskan dengan Alhamdulillahil munfaridil bil ijad. Kemudian sambungannya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalil ibad wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjatil warrasyad. Baik. Jadi dalam kuliah yang lepas telah pun kita masuk kepada basmalah, hamdalah, ya. Jadi boleh baiki juga pada terjemahan pada kitab ini, ya. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas dengan nama Allah tu yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kemudian boleh baiki ataupun okey juga terjemahan tu segala puji tertentu, ataupun kalau kita nak terjemah dengan bermula segala puji. Tu. Yang ini dengan makna sebenar-benar puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah pun kita bahaskan, iaitu bermula segala puji itu, iaitu sebenar-benar puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembahagian puji-pujian tu ada berapa? Ada 4. Allah memuji Allah, Allah memuji makhluknya, makhluknya memuji Allah, dan makhluk memuji kepada makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil munfaridil bil ijad. Bermula segala puji bagi Allah yang ketunggalannya Allah dengan mengadakan. Allah mengadakan apa? Mengadakan sesuatu yang mungkin. Dengan itu bahawasanya, ya, Allah Ta'ala itu juga yang memberi kesan ataupun memberi bekas. Tidaklah selain daripada Allah yang memberi bekas ataupun yang memberi kesan. Jadi di sini juga bagi orang yang mengaji tauhid, boleh faham dan pelajari bahawasanya kalau beriktikad ataupun berpegangan selain daripada Allah yang memberi bekas, atas jalan tabiat, maka boleh jadi kufur wal iyazubillah. Ini dalam pelajaran kudrah dan iradah kita dah bahas dulu. Dalam pengajian kitab pelajaran tauhid dulu. Cuma dalam kitab ini, kitab Kifayatul Awam dan syarahnya, kita akan memperhalusi lebih-lebih lagi. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, dan salawat dan salam ala sayyidina Muhammad, dan bermula salawat dan salam ke atas penghulu kita, penghulu kami, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalil ibad, sebaik-baik hamba. Jadi kita akan tengok satu persatu catatan Datuk kat mana kita dah catat pada kitab ni. Ada tanda? Tak ada. Tulis. Jadi salawat dan salawat. Salawat itu, ya. Salawat itu pembahagian dia ada 3. Iaitu apa? Daripada Allah, yang kedua daripada malaikat, yang ketiga daripada kita. Berdasarkan ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah apa? Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ayat 56.
Selawat daripada Allah adalah makna rahmat Allah Ta'ala yang disertai dengan pengagungan. Disertai dengan pengagungan Allah Ta'ala terhadap Rasulullah SAW. Tu. Yang kedua, daripada malaikat, iaitu dengan makna istighfar. Kita dah bahas banyak kali, kadar pengulangan. Istighfar di sini bukan bermaksud memohon keampunan kepada Nabi Muhammad SAW. Minta mohon keampunan kepada Allah Nabi Muhammad SAW. Tidak. Kerana istighfar di sini bukan bermakna begitu. Tetapi dengan makna meningkatkan darajat Nabi SAW. Dan yang ketiga, daripada kita, salawat daripada kita, iaitu permohonan doa kebaikan dan juga permohonan syafaat. Ada tiga. Jadi itu makna salawat. Dan salam. Dan salawat dan salam disebut. Yang ni, salam apa makna? Penghormatan Allah Ta'ala yang selayaknya dengan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Itu secara dia punya ringkaslah makna salam itu. Apa tadi? Penghormatan Allah Ta'ala dengan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi salam itu sendiri dari sudut bahasa bermaksud aman, sejahtera. Ataupun selamat daripada segala sudut. Itu dari sudut bahasa. Jadi dalam pengajian kita ni, dalam pengajian Islam, apabila disebutkan, kita sebut, terminologi dia, ataupun definisi dia, dia ada dari sudut bahasa, dari sudut syarak. Ataupun istilah. Baik. Dari sudut istilah ataupun syarak, apa makna salam? Yang ni, memohon kesejahteraan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang dibimbangi berlaku ke atas umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW ni memang diri baginda Nabi ini selalu risau dan bimbang terhadap umatnya. Hingga direkodkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi memang baginda Nabi SAW ni sangat risau dengan keadaan umatnya. Dan baginda Nabi SAW diberi dengan antara nama-nama Allah yang mulia, Ar-Raufur Rahim. Sebab tu disebutkan ada nama Allah yang khas untuk Allah Ta'ala, tak boleh. Contohnya Allah. Tak boleh namakan anak dengan nama Allah. Tak boleh. Ada satu orang dalam satu riwayat kitab sebut dia nak namakan nama anak dia dengan nama Allah. Kena sambung tu dengan hati. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir pun, ada yang cuba nak namakan anaknya dengan nama Muhammad. Pasal mereka dah tahu Nabi akhir zaman ni adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa, tak silap, lebih dari 8 keluarga daripada Yahudi dan Nasara cuba nak namakan dengan nama Muhammad, tak boleh. Lahir je mati. Sebab yang first yang akan gunakan nama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Boleh? Baik. Jadi kembali kita tadi, apabila disebut sebagai salam, dari sudut istilah ataupun syarak, memohon kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad SAW, atas apa yang dibimbangi berlaku ke atas umatnya. Apa yang ditakuti? Takut masuk neraka, takut buat dosa, takut dilaknat oleh Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu antara lain. Juga dimaksudkan dengan salam itu adalah memohon kepada Allah agar diberikan kesejahteraan dan dijauhkan daripada segala gangguan di padang mahsyar kelak. Antara lain. Bahkan ada yang ulama menyebutkan
salam itu makna selamat daripada apa yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi, Nabi sudah barang tentulah Allah Ta'ala berikan keamanan. Itu pasti bang. Cumanya kita kena tahu satu perkara. Nabi ni orang yang paling ma'rifah. Tidak ada lain dan tidak bukan. Nabi lah orang yang paling kenal dengan Allah Ta'ala. Justru yang paling kenal juga paling takut kepada Allah Ta'ala. Boleh faham? Dengan kenal, dia paling kenal dan paling takut dengan Allah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu antara lain juga yang disebutkan oleh para ulama. Agar diberikan salam, yakni aman sejahtera daripada apa yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, bahkan atas diri Nabi SAW. Satu lagi pendapat, Assalam ini adalah merupakan salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meredai dan memelihara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebarang apa mudarat yang yang pastinya tidak akan berlaku kepada Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan mengaji sirah, dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, dia ada sebut, sebenarnya masa pendeta Buhaira tu dah tengok ciri-ciri ada pada Nabi Muhammad SAW ketika kecil, dah nampak dah Nabi akhirul zaman tu, tanda-tanda tu dah ada. Dan ada juga, sebab tu dia suruh pakciknya, pamannya untuk apa? Cepat-cepatlah keluar daripada kota ni. Kok takut nanti orang Yahudi nampak dia kena bunuh. Baginda kena bunuh. Subhanallah, sebenarnya memang dah ada berapa orang dah nampak? 3-4 orang macam tu. Memang dah ada. Dan memang nak bunuh dah. Kemudian pendeta Buhaira cakap, jangan kamu buat apa-apa. Kamu sendiri tahu tak ada siapa yang boleh mengapa-ngapakan dia. Tak usahlah. Gitu. Warning. Jangan buat main lah. Macam tu. Yahudi ni kalau ketegak nak buat macam mana pun. Tapi bila ada peringat balik, kau tak boleh buat pun. Memang tak boleh buat pun. Di situ. Ada disebut dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Baik. Seterusnya. Ala Sayyidina, ke atas penghulu kita. Jadi, penghulu kita. Dia katakah, siapakah penghulu kita? Dia gitu. Jadi, Sayyidina. Penghulu kita, iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, pada perkataan, pada Sayyidina, penghulu kita, di sini, takdirnya disebutkan, nazilani ataupun nazilatani. Penghulu kita ni yang mana apa? Salawat dan juga salam ke atas penghulu kita. Takdir dia. Siapa penghulu kita ni? Badal kepada Sayyidina. Kerana Sayyidina itu kalau kita tengok dia mubdal minhu. Iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu siapa? Afdalil ibad. Sebaik-baik hamba. Tuh. Ibad. Ibad ni buat catatan bagi yang mencatat. Dia jamak kepada abdun. Abdun mufrad, ibad jamak. Tu. Kerana disebutkan jamak kepada abdun ini, salah satu dia adalah ibad. Tu. Baik. Kembali kepada Sayyidina, penghulu kita, pemimpin kita, ketua kita, tuanku kita. Boleh terjemah macam tu bang. Jadi kalau ditanya, apa makna Sayyidina? Buat catatan, ni penting. Sebab orang faham ni, dia tak petikai dah. Boleh ke kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Dia tak petikai dah. Sebab apa makna Sayyidina tu?
yang memerintah pekerjaan kita. Kata Tuan Guru Haji Saleh Sik, apa salah kita panggil Sayyidina? Sebab makna Sayyidina tu hak memerintah, hak yang memerintah pekerjaan kita. Mari makna syariat ni kalau kita tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu mana bang? Kita tahu macam mana? Google tu. Tak ada. Tahu daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Jadi baginda lah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan pekerjaan kita. Tak ada salah, tak ada silap, tak ada cela, tak ada bid'ahnya, tak ada. Yang pertama. Yang kedua, dalam banyak kitab dia ada jelaskan. Contohnya di dalam kitab Nailur Raja, syarah kepada Safinatun Najah. Dia ada sebut, ada 4 golongan yang selayaknya dipanggil dengan gelaran ketua kita ataupun penghulu kita. Yang pertama, daripada 4. Yang pertama, ketua sesuatu kaum. Boleh tak kita panggil dengan ketua kami? Bolehlah. Ni pandai pula panggil ketua. Kadang puak-puak yang tak apa-apa nak cerdik ni. Kan? Minta maaf dengan bahasanya. Satu dia tak bertikai. Tapi tentang Rasulullah, tak boleh. Nampak? Tu. Padahal dia tak faham. Salah satu daripada 4 golongan yang boleh dipanggil atau layak digelar dengan ketua kita. Nombor 1, ketua sesuatu kaum. Betul tak? Kalau dia ketua satu kaum ji, takkan kita panggil dia dengan nama je. Panggil dengan gelaran. 2. Sekiranya dia ketua turus ketenteraan. Orang yang tentera tahulah. Boleh ke panggil yang atas rank daripada dia, panggil nama saja? Tak. Ya, mesti tegak ni, berdiri tegak, tabik. Tak ada. Panggil gelaran dia. Berapa paku ke, berapa ke. Kan? Geti pula. Nampak? Itu yang kedua. Yang ketiga. Seseorang yang menjadi tumpuan masyarakat. Orang segan dengan dia. Orang hormat dia. Orang cari dia untuk contoh nasihat, tunjuk ajar, minta pertolongan, minta bantuan dan sebagainya. Dalam erti kata lain, dia ni bukan orang yang dilantik YB ke, DUN ke, ahli parlimen ke, ketua menteri ke, menteri besar ke, perdana menteri ke, dah. Tetapi orang contohnya di TCDI ni hormat pada dia. Dia ni ada kedudukan di hati mereka. Bukan ada kedudukan pangkat tu. Tapi di hati mereka. Orang rojok kepada dia. Apa-apa orang rojok kepada dia. Disebabkan kemuliaan yang ada pada dirinya. Kedudukan dia. Orang minta nasihat, tunjuk ajar sebegini, begitu, begini. Itu pun selayaknya digelar sebagai pemimpin. Itu yang ketiga. Dan yang keempat disebutkan sekiranya seseorang itu memiliki sifat ilim, yakni kesabaran yang begitu tinggi dan tidak mudah terpancing dengan kemarahan. Mana dalam erti kata lain, kalau dia kata orang ni orang yang halim, orang ni orang yang bersifat dengan sifat hilim. Kata ulama, sekiranya salah satu daripada 4. Apa dia bang? Salah satu daripada 4. Bukan kena ada semua ni. Tuan Bilal, dia nak either one. Dari salah satu daripada 4. Sekiranya ada, boleh diberi gelaran dengan gelaran seumpama. Tinggal lagi. Rasulullah SAW, dia ada salah satu ke ataupun semua ada? Semua ada pada Rasulullah SAW. Bagindalah ketua sesuatu kaum, bagindalah ketua turus ketenteraan, bahkan dalam pelbagai siri peperangan yang berlangsung antara apabila orang Islam berhadapan dengan orang kafir, ya,
banyak kali baginda Nabi menyertai dia dan juga mengetuai peperangan tersebut. Antara lain. Yang ketiga, menjadi tumpuan masyarakat. Walaupun tidak dilantik menjadi ketua. Apa contohnya bang? Contohnya bang, ketika peristiwa, ingat tak? Ketika Hajarul Aswad dalam peristiwa banjir berlaku, kemudian ya terkeluar daripada tempat dia, daripada soket dia ataupun dari tempat dia tu, bila terkeluar, maka nak letak ke tu, siapa nak pegang, siapa nak letak, jadi gaduh. Kabilah-kabilah, ketua-ketua jadi gaduh. Siapa nak pegang ni? Siapa yang layak? Hampir-hampir bukan nak bergaduh. Silat hari bulan, bukan betul hari bulan, perang. Jadi seorang tua yang bijaksana mengatakan, beginilah kita buat perhitungan begini. Perlu kepada orang bijaksana. Dia kata begini, kita lihat siapa yang mula-mula datang ke Kaabah. Orang yang mula-mula tu datang, kita lantik dia jadi hakim yang boleh memberi keputusan. Siapa yang layak? Ternyata yang datang itu adalah siapa? Rasulullah SAW. Semua yang hadir, semua yang ada kat situ, semuanya tidak menafikan kemuliaan, amanah, jujurnya, terpercaya. Tak ada tolok banding akhlaknya. Rasulullah SAW. Semua apa dia? Konsensus lah. Sepakat. Memang selayaknya. Lalu Rasul SAW ketika itu baginda masih muda. 20-an macam tu. Tidak dilantik menjadi apa-apa, jawatan dan sebagainya. Namun orang tahu. Terpercaya. Orang boleh orang tak sangsi. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan kain syal baginda Nabi, ridak baginda Nabi SAW, bentangkan kain ridak dan kemudian minta setiap daripada ketua kabilah, wakil lah kan, wakil. Untuk pegang setiap penjuru kain ridak tu dan kemudian baginda Nabi SAW, Hajarul Aswad tu dipegang oleh Nabi SAW dan diletakkan pada ridak Nabi SAW. Semua yang ketua-ketua tadi diminta untuk mengangkat. Semua pakat-pakat, nanti tak ada ni. Apa kita kata? Tak ada gaduh. Angkat. Bila tiba dekat dengan tempatnya nak lekat tu, tempat dia tu, maka Rasul SAW dengan tangan baginda Nabi yang mulia, mengangkat dan meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Ada siapa bertikai tak? Tak. Nampak tak? Jadi contoh. Ini sebagai contoh kita nak faham. Baik. Dan yang keempat, sudah barang tentulah sifat hilim. Ataupun bersifat orang ni orang yang halim. Yang sangat tinggi kesabaran, tidak mudah terpancing kemarahan. Tentulah ianya ada pada Rasulullah SAW. Tidak membalas kepada penduduk Makkah ketika berpeluang untuk melakukannya ketika peristiwa Fathul Makkah. Namun baginda tidak membalas kejahatan yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kecuali yang memang Allah Ta'ala dah tetapkan dibunuh, maka wajib dibunuh. Seperti kita pernah sebutkan, peristiwa Abdullah ibnu Khattal ataupun yang dikenali sebagai Ibnu Khattal. Dia ni, masa Nabi dah sampai, dia dah kalut, dah gelabah, dah takut, maka dia pergi apa dia? Pergi, berpaut pada kelambu Kaabah. Orang dulu-dulu, kan, kalau berpaut pada kelambu Kaabah tu makna minta nyawa, tolong. Maknanya kalau nak kena bunuh, tak jadi kena bunuh lah bang. Dia ada minta nyawa. Orang dulu jahiliah pun kata, ni Kaabah ni. Dia dah paut pada Kaabah ni. Kain Kaabah, kelambu Kaabah. Tak sah bunuh dia lah. Spare him. Tapi, Nabi kata, ni ada dalam kitab Syama'il, dalam bab topi perang Nabi Muhammad SAW, Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi, Nabi kata, bunuhlah dia. Dalam keadaan apa pun, bunuh. Sebab, ni kena faham sebab. Sebab memang Allah yang suruh. Nabi tak akan buat sesuatu, wa ma yantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Khabar lah, Allah Ta'ala buat. Sihat, Paras,
Jadi Nabi SAW tidak akan melakukan sesuatu perkara berdasarkan hawa nafsu. Apa yang Nabi lakukan itu adalah wahyu dari Allah. Nak tahu apa jahat dia? Nombor satu. Ni Ibnu Khattal ni masa dia Islam lagi, dia ni asal Islam. Dia dah masuk Islam. Masa dia Islam tu, dia antara juru tulis wahyu. Antara juru tulis wahyu. Bila Nabi sampaikan yang ni, dia tulis yang lain, bang. Khianat tak? Ni khianat sungguh. Faham tak? Wahyu ni, lagu ni, dia tukar lagu lain. Faham? Tukar lain. Jadi khianat. Itu nombor satu. Bila masa dia dah murtad, tu satu hal. Murtad tu sebesar-besar dosa. Bila dia dah murtad, apa yang dia buat? Hari-hari dia hina Nabi SAW. Tak ada kerja lain. Itu kerja dia. Hina, cerca, maki Nabi SAW. Itu perangai dia. Yang kedua, lepas dia murtad tu, kemudian dia ada satu khadam. Dia ada satu hamba, yang hamba tu orang Islam. Dia bunuh dengan kejam, tak ada sebab apa. Nampak? Bertubi-tubi lah, bertalu-talu kejahatan ni. Bunuh tak ada sebab. Yang ketiga, dia ni ada hamba perempuan yang pandai menyanyi, siang dan malam akan menyanyi bersenandung syair menghina Nabi SAW. Tak ada kerja. Nampak? Jangan buat perangai. Sebab tu dalam mazhab Maliki, siapa-siapa yang hina Nabi secara begitu, murtad terus. Cakap banyak tak? Jadi begitu. Wal-iyazubillah. Okey, kembali. Nampak Kita bila dengar ni, kita kena sebut wal-iyazubillah, na'udzubillah. Pasal apa? Kita pun takut. Moga-moga tak kena pada kita, anak cucu kita, keturunan kita, isteri anak kita. Itu yang kita sebut. Murtad, insya-Allah murtad. Tu bengong namanya kalau orang cakap macam tu. Sebab tak cerdik lah. Sebab apa? Tak baik cakap macam tu pun. Kita kena minta jauh. Bukan kita nak tuduh orang tu jadi murtad ke, kafir ke, munafik ke, fasik ke. Betul tak? Ada kadang-kadang. Ada hak ceramah macam tu kadang cakap. Tak bercerdik. Baik. Jadi penghulu kita. Jadi kalau kita faham maknanya tadi, tak ada siapa petikai. Tak ada siapa petikai. Nabi Muhammad SAW, nama yang paling masyhur di bumi. Nama Nabi yang masyhur di langit, Ahmad. Makna yang sama. Muhammad wa Ahmad adalah sama. Afdalil ibad, sebaik-baik makhluk. Jadi dalam kitab Jauharatul Tauhid dia ada sebut. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famal 'anishiqaqi. Iaitu, dan Nabi kita adalah makhluk yang paling utama secara mutlak. Lepas tu dia kata, Nabiyuna famal 'anishiqaqi, maka berpalinglah engkau daripada perbantahan. Kenapa begini bang? Ijma' ulama' sepakat Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling mulia. Cuma ada satu ulama', Imam Zamakhsyari, dia kata Jibril lebih mulia. Jadi disanggah benda ni dalam kitab apa nama ni, Jauharatul Tauhid, Imam Laqani dia menyanggahlah. Dia kata jumhur tak kata lagu tu. Jumhur kata Nabi Muhammad SAW apa dia? Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famal 'anishiqaqi. Dan Nabi kita adalah makhluk yang paling utama secara mutlak. Sebab Imam Zamakhsyari tu dia ada alasan dia juga. Contoh dia kata, biasa guru ni lebih mulia daripada murid. Contoh. Tapi memang ada kaedah yang menyebutkan ada yang belajar lebih mulia daripada yang mengajar. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Baik. Kemudian jadi afdalil ibadi wa ala alihi. Jadi sebaik-baik makhluk. Jadi tak ada dakwa-dakwi lagi, sebenarnya Allah Ta'ala sendiri yang memuliakan Rasulullah SAW.
Tu. Nabi di apa? Khuluqin azim, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Tu. Apa lagi? Tak ada lagi pujian. Cumanya kita kena faham satu perkara. Ada orang kata, adalah dia kata, kita jangan puji lebih-lebih sangat Nabi. Tak ada lah boleh kata kita lebih-lebih puji ni. Sebab Allah sendiri yang terlebih puji kepada Nabi Muhammad tu. Boleh faham tak? Kita bukan macam Kristian. Kristian dia duk kata sampai apa? Nabi Isa tu anak Tuhan. Yahudi duk kata Nabi Uzair itu anak Tuhan. Dah. Kita tak pernah sesekali kata macam tu. So jangan ada yang kata, jangan lebih-lebih puji Nabi. Agak-agak lah yang bercakap tu. Nampak tak? Kena bijak lah. Allah Ta'ala bagi akal. Tak ada siapa yang puji lebih Nabi. Seumpama orang Kristian buat betul tak? Ataupun orang Yahudi buat begitu betul tak? Itu sebenarnya bukan memuji dah. Bila dia mengatakan ada anak, maka dia sebenarnya menghina. Bukan memuji. Boleh faham tak? Nampak di situ. La ilaha illallah. Tu. Wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjatil warrasyadi. Dan ahli keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang memiliki keelokan dan petunjuk. Jadi bila kita salawat dan salam, jadi dia kata wa ala alihi. Ini ataf pada perkataan sayyidina. Tu waw tu waw ataf pada perkataan sayyidina. Ke atas keluarga Nabi. Tu. Keluarga Nabi. Sebelum tu, belum sebut kita masuk keluarga Nabi tu, sebelum kita nak bahas keluarga Nabi tu, perbahasan dia. Nabi ni, kalau orang tanya kepada kita, macam mana kita nak jawab tu? Maksudnya ciri-ciri dia. Nombor satu apa? Siapa ingat? Contohlah cucu kita tanya, tu Nabi tu macam mana? Nabi tu macam mana? Apa ciri dia? Macam mana kita jawab? Nombor satu apa? Bagi 1, 2, 3 dulu. Satu, ciri yang pertama. Amanah. Itu sifat. Sifat. Kalau kita tanya, apakah sifat yang wajib bagi para Nabi Rasul? Boleh jawab amanah, sidik, tabligh, fatanah. Tapi kalau sebut ciri Nabi itu, nombor 1, 2, 3, 4, apa ingat? Nombor 1. Nombor 1, manusia. 1. Anak Adam. Bukannya jin, bukannya haiwan. Dan jangan duk pandai-pandai kata, setiap kaum dia ada. Kaum binatang pun ada tak? Tak ada. Bahkan dalam setengah kitab Tauhid menyebutkan, bahkan kalau orang tu sengaja cakap orang kan kadang-kadang suka sembang-sembang kosong, sembang-sembang kari itu semua kan. Tak asal nak sembang kari sangatlah. Maksudnya saya nak sebutkan begini. Dia kata, kaum semut pun ada Nabi. Sebab, sagi kita faham, Nabi ni daripada perkataan apa? Dia ada daripada perkataan. Yang pertama, an-naba'u. Yang kedua, an-nubuwatu. Satu-satu. Bila kita faham, akan keluar. Apa nama kita kata? Kita akan confuse tu dah tak ada. Sebab tu kita kena tahu ciri. Nombor 1 apa tu? Manusia. Tulis ciri dulu. Tulis dulu tak apa? Point. Nombor 1, manusia. Nombor 2, lelaki. Maknanya apa? Bukan perempuan. Bila sebut manusia, anak Adam, bukan jin, bukan haiwan. Bila sebut lelaki, bukan perempuan. Nombor 3, apa dia? Merdeka. Yang ni, lawan padanya, bukan hamba. Sebab tu Sayyidina Luqmanul Hakim, walaupun dia mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, namun dia bukan seorang Nabi, bahkan seorang wali. Namun, dia sendiri mengaji, berguru dengan 1000 orang Nabi. Guru dia Nabi. Tapi dia bukan Nabi. Namanya sendiri diabadikan di dalam Al-Quran. Betul atau tidak? Surah Luqman. Ada tak surah Luqman? Ada. Tapi dia bukan Nabi, bahkan wali. Baik. Apa lagi ciri yang pada Nabi? Yang keempat, selamat dari kecelaan pada dirinya dan nasab keturunan atas.
Selamat daripada kecelaan pada diri dan dirinya sendiri dan nasab keturunan atasnya. Maknanya dirinya sendiri tidak ada kecelaan. Contohnya, kalau salah faham yang biasa kita dengar, contoh Nabi Yusuf tu buta matanya. Itu tidak. Nabi Ayub sampai sakit, sampai dagingnya luruh, nampak tulang. Itu tidak. Kerana apa yang berlaku kepada Nabi Yaqub, ya, minta maaf. Apa yang berlaku kepada Nabi Yaqub, ya, bukanlah buta matanya, akan tetapi lantaran kerana terlalu banyak tangisan hingga air mata tu jadi selaput putih pada matanya. Satu lagi riwayat, bila orang menangis tu matanya sentiasa tertutup. Jadi sering kali Nabi Yaqub tu kesedihan dan menangis mengenangkan anaknya Nabi Yusuf. Jadi matanya tertutup. Nanti lepas azan kita akan terang sikit lagi untuk lebih memahami perkara ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Warhamhumma kama rabbayani. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri Nabi itu, kita kembali. Pertama, manusia, anak Adam. Kedua, lelaki, bukan perempuan. Ketiga, merdeka, bukan hamba. Keempat, selamat daripada kecelaan pada dirinya dan nasab keturunan atasnya. Telah kita sebutkan tadi sebagaimana contoh, ya, Nabi Yaqub AS dan juga Nabi Ayub AS. Itu antara contoh yang tadi kita sebutkan. Bahkan Nabi Yaqub, bila mana, ya, untuk mengurangkan rasa sedih itu, baginda Nabi Yaqub akan memanggil, dalam tafsir disebutkan memanggil Bunyamin. Bunyamin itu adalah saudara sekandung Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yaqub akan buka mata, tengok kepada Bunyamin. Itu antara lain. Selesai. Kemudian juga nasab keturunan atasnya. Sebab tu ada ada pendapat ulama, Azar itu bukan bapa kandung kepada Nabi Ibrahim AS. Sama ada yang riwayat mengatakan bapa saudara ataupun bapa angkat. Jadi nasab keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidaklah apa yang disebutkan Azar itu yang membuat berhala untuk kaum Namrud itu bukan pak kandung. Ada riwayat mengatakan seumpama. Jadi Allah Ta'ala pelihara. Itu antara lain pendapat ulama mengenai ciri seorang Nabi Rasul itu selamat dari kecelaan pada dirinya dan nasab keturunan atas.
Kemudian yang kelima, iaitu menerima wahyu. Jadi untuk Nabi dan Rasul, kedua-duanya menerima wahyu. Cuma untuk Nabi, semata-mata Nabi, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu. Tidak diperintahkan untuk sampaikan kepada orang lain. Apa yang diperintahkan untuk dia sampaikan? Untuk memperkenalkan dirinya, mengisytiharkan dirinya seorang Nabi. Itu. Kerana apa? Kerana apa? Agar apa? Agar orang tahu bahawasanya dirinya Nabi dan dianya wajib dihormati. Tidak boleh lebih kurang dengan seorang Nabi. Itu kalau Nabi. Jadi, namun kalau nak menyampaikan wahyu boleh ataupun tidak? Boleh. Cuma tidak diwajibkan. Namun bagi seorang Rasul, apabila menerima wahyu, maka wajib untuk dia menyampaikannya kepada orang lain. Cuma kena faham satu perkara, yang wajib mereka sampaikan tu adalah yang wajib disampaikan adalah yang diperintahkan untuk sampaikan. Yang tak diperintahkan untuk disampaikan ada dua. Sama ada boleh sampaikan ataupun tak. Saya ulang sekali lagi. Kan Nabi Rasul sifat dia tabligh, betul tak? Iaitu menyampaikan. Betul atau tidak? Memang kita tahu tu. Cuma yang dimaksudkan menyampaikan itu adalah yang wajib disampaikan. Yang Allah perintah untuk dia sampai. Yang tak diperintahkan untuk sampai, ada dua je. Either dia nak sampai ataupun tidak. Jangan kata, semua kalau macam tu, tak tabligh lah. Bukan. Yang wajib disampaikan, yang diperintah untuk sampai, mesti disampaikan. Tapi kalau tak diperintahkan, mesti ada contoh baru kita nak faham. Ingat tak 313 orang munafik di Madinah? Semua orang tahu tak? Semua orang tahu tak? Semua orang tahu ke? Tak. Tak semua orang tahu. Yang tahu Rasulullah SAW dan Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Dia je yang tahu. Mereka berdua ni yang tahu. Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Hudzaifah al-Yamani. Nampak tak? Orang lain tahu tak? Tak tahu. Nabi sembunyi ke? Tak. Sebab ni tak diwajibkan untuk apa dia? Disampaikan. Boleh faham? So dengan contoh, insya-Allah kita boleh faham. Tapi hak macam aqimus solah wa atuz zakah tu semua, wajib lah. Kenalah bagi tahu. Mesti kena bagi tahu. Hajinya, zakatnya, puasanya dan lain-lainnya, wajiblah bagi tahu. Tak dapat tidak. Tapi ada tak wahyu yang tak diwajibkan untuk sampaikan? Ada. Jadi hukumnya macam mana? Wajib tak disampaikan? Tak. Tapi boleh. Baik. Jadi tadi kita sebutkan bahawasanya, lagi satu. Nabi Muhammad SAW ini diutuskan untuk apa? Untuk semua makhluk. Alal itlaq juga. Untuk jin dan manusia sebagai irsal yang taklif. Diutuskan secara taklif. Diutuskan kerana untuk dibebankan dengan perintah-perintah agama. Jadi manusia jin, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ada tak kat atas tu? Atas ni ada tak? Tengok ayat tu. Atas tu. Tu. Jadi itu dalil dia, diutuskan secara taklif untuk manusia dan jin. Jadi untuk malaikat pula diutuskan juga. Ya, secara tashrif. Bukan secara taklif. Kerana malaikat ni, dia tak dibebankan hukum syarak ke atas dia. Malaikat ni, Allah cipta saja bang, memang dah taat kepada Allah. Dia dah taat dah. Sebab tu, bila kalau kita dengar ceramah, kalau ada ustaz cakap, ustazah ke cakap, dia kata malaikat protes. Tak ada, malaikat tak protes. Hang yang salah cakap. Malaikat dia tak protes. Malaikat tak protes. Tadi cerita protes tu, yang tanya ke Allah Ta'ala tu, tentang diciptakan Adam ni sebagai khalifah di muka bumi Allah, itu bukan. Ulama dalam tafsir sebut itu bukan protes, tetapi malaikat bertanya hikmah. Bertanya hikmah. Kerana antara lain malaikat diberikan oleh Allah ilmu
tentang apa yang bakal berlaku. Jadi manusia ni memang begini, begitu. Itu satu. Yang kedua, dikiaskan dengan kehidupan jin yang mana menduduki atau menghuni bumi pada ketika sebelumnya, keturunan Adam alaihissalam itu memang berkecamuk. Bermusuh, berni dan bertelaga, berperang dan sebagainya. Jadi sebenar hakikatnya, malaikat ni tidak pernah mendahului ataupun tidak pernah bantah atau betah perintah Allah. Cuma mereka nak bertanya hikmah. Sebab tak diketahui. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi tahu kepada mereka bahawasanya ada perkara yang engkau tidak tahu, yang aku, yakni Allah tahu dan kamu tak tahu. Barulah malaikat kata apa dia? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kena cermat. Dalam bab tauhid ni khususnya kita tak boleh sembarang cakap. Cakap begini, cakap begitu. Tak. Apa pasal? Sebab dia kalau tak mengikuti pengajian secara tahqiq, betul-betul, tuan-tuan, walaupun tuan-tuan mengaji di majlis surau, kalau betul-betul mengaji dapat tuan-tuan. Betul mengaji, betul kitabnya, gurunya, dapat. Boleh faham? Tapi kalau kita duduk dalam tempat ilmu sekalipun, salah kitabnya, salah gurunya, salah penerangannya, dapat tak? Tak dapat. Boleh faham? Kita doa pada Allah sungguh-sungguh agar Allah lorongkan kita dalam perjalanan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja lagi. Jadi tadi kita sebut nabi itu daripada perkataan an-naba'u, yakni pemberitahuan tu. Tu maknanya pemberitahuan. Nabi ni diambil daripada perkataan an-naba'u, yakni pemberitahuan. Juga diambil daripada perkataan an-nubuwatu. Apa dia maksud an-nubuwatu? Bererti ketinggian. Kedua-dua ni, an-naba'u dan an-nubuwatu ada dua makna. Saya ulang Yang pertama an-naba'u, pemberitahuan. Dia ada dua makna. Yakni mukhbir dengan mukhbar. Saya ingat kalau kita cerita lagi ni mau pukul 9 lebih sikit, tak apa kita berhenti. Ada dua ni, katik dulu, nanti kita bahas. Nombor dua, an-nubuwatu. An-nubuwatu bererti ketinggian. Pun ada dua makna tu, dan sahabat-sahabat, nanti kita teranglah. Kalau tuan-tuan ada lapang, pengajian kita ni setiap Rabu minggu keempat. Ada yang tanya, ni Rabu ketiga ke keempat? Pasal baru ni Isnin ketiga. Jadi setiap bulan ni kadang dia ada 5 minggu. Dia 5 minggu. Isnin baru ni minggu ketiga. Semalam Selasa minggu keempat. Hari ni Rabu minggu keempat. Dia macam tu. Dia ada 5 minggu. Jadi kalau 5 minggu tu Rabu kelima ke memang tak ada lah. Kita tetap Rabu keempat. Rabu kedua kita baca kitab Fiqh Sulamut Taufiq. Tuan-tuan dijemput hadir. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kefakihan di dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Kita kena reti serba sedikit. Sebab tu kalau kita reti, kita tak jadi manusia ni biasa dia jadi musuh benda dia tak tahu. Contoh Sayyidina tadi perbahasan, bila dia reti, makna Sayyidina ni bukan sahaja terjemahannya penghulu kita, ketua kita, pemimpin kita, tuanku kita. Dah, makna dia sebenar yang memerintahkan pekerjaan kita. Pekerjaan agama. Siapa yang sampaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu dia ada kedudukan, kita panggil dia tu Tan Sri apa-apalah, ataupun ketua jabatan ke, ketua begini ke, kita panggil dengan kedudukan. Tiba-tiba Nabi panggil nama. Jangan main tuan-tuan. Puak-puak ni, dia panggil nama je Nabi. Ada yang teruk lagi, dia kata mat budak kampung lagi, korang ajar. Minta maaf, saya ni mesti nak kena bagi peringat. Jangan sesekali nak merendahkan Nabi Muhammad SAW. Tu. Kita kena ada ni, adab, sopan, hormat, tak ada yang lebih mulia. Nombor 1 Allah, nombor 2
Rasulullah. Jangan panggil benda-benda macam tu. Boleh faham? Tak ada yang seumpama Rasulullah. Nabi Muhammad SAW, al-bashar, laisa kal-bashar. Manusia, tapi bukan manusia biasa. Kalau kita tak reti hak ni, susah. Boleh. Nak bagi syafaat nanti siapa? Rasulullah SAW. Tuan-tuan, dalam pelajaran kitab terdahulu kita belajar, nanti yang akan wakil kita untuk cari Nabi ni dekat padang mahsyar kelak siapa? Allah bagi ilham pada siapa? Tuan-tuan jangan lupa. Dulu kitab kita belajar dulu dalam bab percaya kepada hari akhirat. Dah berkecamuk dah hari mahsyar padang mahsyar. Lalu Allah ilhamkan kepada sekumpulan manusia. Siapa tu? Dalam kitab Ustaz Tijan Ad-Darari dia ada sebut ya, bahawa Allah beri ilham kepada ulama yang beramal dengan ilmunya. Dikhususkan lagi ulama umat Nabi Muhammad SAW yang beramal dengan ilmunya untuk mewakili kita akan cari Nabi Adam dulu. Kemudian cari, tak selesai, jumpa Nabi Nuh. Tak selesai juga, jumpa Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Musa. Jumpa Nabi Isa. Lah kemudian jumpa Rasulullah SAW. Analah, ummati. Nabi sebut, aku yang akan bagi syafaat. Jadi kita jangan buat leceh. Jangan buat, cakap lebih kurang. Jangan. Kena retilah. Bila kita reti, tak boleh cakap sebarangan. Tak boleh. Kena letakkan Rasulullah SAW di satu persada yang tertinggi. Tapi kita tak macam orang Kristian atau Yahudi. Letakkan Nabi mereka sebagai anak Tuhan. Itu bukan memuliakan, bahkan menghina sebenarnya. Nampak? Jadi perhatikan ilmu akidah ni. Betul-betul. Itu yang nombor satu, tuan-tuan. Kita ni nak bersatu agak-agak dengan apa? Agak-agak boleh fikir tak? Agak-agak kita ni tiap-tiap hati-hati kita ni semua ni dan seluruh umat manusia ni sebenarnya nak boleh bersatu dengan apa? Akidah. Itu sahaja. Hal lain apa ya? Hal lain apa ya? Akidah. Jadi kalau akidah tak betul, boleh faham? InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf saya ada silap. Kitab wakaf jangan buat lari tuan-tuan. Letak kat tempat yang tu. Orang wakaf tu. Kalau nak beli kira lain. Hak wakaf letak kat situ. Dia biasa kena kitab dah hilang. Nak kitab tauhid memang dia hilang. Sebab setan dia tak bagi kita jadi orang reti tauhid ni. Percaya tak percaya? Tengoklah kalau kita lupa. Tolong letak kat tempat dia insya-Allah. Mohon maaf salah silap. Hanya bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fatihna fid din wa 'allimna ta'awud futuhul 'arifin wa hadina ila siratikal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah bil khair wal lufin wal 'afiyah wa la tahtim alaina ya Allah bisul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon dibaca Al-Fatihah untuk Nahas, Elmina. Siapa yang ingat nama-namanya kita niatkan dan siapa-siapa yang kita niatkan bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا ربنا اعترفنا السلام عليكم. بأننا اقترفنا